No? Macam-macam. Allah tuan-tuan, no? Kita kadang-kadang kan, biasalah tu, no? Okey. Saya minta ayak secawan dulu. Saya minta maaf saya, saya minta ayak dulu, nah. Kita sambung. Anak buah saya baca mana ni? Apa kita boleh sikit lah. Dah gayak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini minta ayak tak ada dah, kita sambung lah. Ni kejap. Alhamdulillah. Kita sambung balik. Air ketum. Ni air sejuk tuan-tuan. Sejuk. Alhamdulillah dah. Sambung balik tadi. Okay, tak saya menaik sekejap ya. Saya tak minum manis tuan-tuan. Saya minum air masak. Air masak, air sejuk itu je. Ya. Okay, alhamdulillah. Baik. Sambung dah. Hati kita muasal sayu. Jadi, bila hati kita muasal sayu, tuan-tuan ingat, di situ ada masalah. Baik. Yang ketiga, yang keempat. Ni tuan-tuan masuk dah ni. Tuan-tuan masuk dah. Ya. Bila tuan-tuan masuk, memanglah tuan-tuan baca doa bagi salam semua siap dah kan. Tuan-tuan masuk dah kan. Bila masuk. Bila masuk pertama sekali tuan-tuan, tuan-tuan nak tengok apa? Pertama nak tengok apa yang perlu tuan-tuan tengok yang dalam rumah tu. Nak tahu rumah tu betul-betul misteri ataupun tak misteri. Yang ciri-ciri tadi tuan-tuan dapat asal lah, memang ada dah. Tuan, yang terakhir. Pertama sekali tuan-tuan tengok atau pada. Tuan-tuan tengok dah. Benda-benda yang ada di dalam rumah, peninggalan rumah. Sarang labah-labah. Ni tengok tuan-tuan. Sarang labah-labah. Kalau tuan-tuan tengok sarang labah-labah banyak dalam rumah tuan-tuan, tuan-tuan keluarlah tuan-tuan. Tak payah sewa. Ingat sarang labah-labah. Kalau tuan-tuan tengok dalam rumah tu banyak sarang labah-labah, tuan-tuan keluar tuan-tuan. Tak payah sewa. Dengar cakap saya tuan-tuan. Tak payah sewa dan tak payah beli rumah tadi. Dengar cukup. Ni saya cerita pengalaman saya berlaku pada tahun bila. Ini pengalaman saya ni cerita berlaku pada tahun bila. Waktu ni berlaku saya tahun 2002. Pertengahan tahun 2002. Ada satu abang angkat nama Karya. Abang angkat Karya ni dia polis. Dia kerja di Bukit Mentajam. Dia masih gila polis yang kerja di Bukit Mentajam. Dia jumpa saya, dia kata, "Di, abang nak minta tolong," dia kata. Abang Karya baik orang dia. Dia kata, "Abang nak minta tolong." Dia kata, "Tolong," dia kata, "abang ada tolong satu orang," dia kata. Tuan-tuan ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan dengar cerita ni. Misteri tuan-tuan ni Ini depan mata saya masih gila. Dia kata, "Abang minta tolong," dia kata, "abang ada tolong satu orang. Dia susah, anak dia ramai, ada 6 orang. Kerja dia potong rumput je. Susah." Dia kata anak dia sakit. Jadi abang sewakan sebuah cari satu rumah. Rumah sewa tu tuan-tuan, di mana tahu? Di Kubang Semang. Tepi jalan. Rumah JKR lama. Rumah teruk lah. Saya tak tahu, mungkin dah roboh kat ni. Orang Kubang Semang tahu ni. Kan? Rumah JKR lama dekat Kubang Semang. Jadi saya ni pergi dengan dia. Pergi dengan abang Karya. Bila sampai di rumah ni, na'udzubillah, rumah tu cukup buruk. Memang rumah tu orang nak roboh dah, tinggal dah pergi jalan. Memang rumah tu turun kat jarak Cina, simpang 3 atas tu jarak Cina, tu turun. Rumah dah roboh. Rumah dah roboh ni. Rumah dah roboh dah. Betul, rumah dah roboh dah. Tak ada dah ni. Di situ ada tu rumah lama, rumah JKR masih. Rumah tu JKR buat dulu untuk kuartus JKR yang lama.
Masih gila, ha? Jadi saya pergi. Bila saya sampai tu, masuk dalam rumah tu, na'udzubillah, memang dia orang susah. Saya tengok orang susah, saya teringat cerita saya. Saya kan boleh tengok orang susah. Bila teringat orang susah, saya teringat cerita hidup saya susah dengan keadaan keluarga saya yang susah. Kan? Masih gila, ha? Jadi saya teringat, Allah sedihnya sampai, ya Allah, saya tengok dengan anak-anak dia tak pakai baju, lelaki-lelaki. Lepas tu anak-anak ni lebam-lebam ni, anak lebam. Kan? Jadi macam lebam, kena isap darah. Anti isap darah tu, lebam-lebam anak dia ni. Kan? Lepas tu bini dia pun terlantar sakit. Laki dia tu kan, dia sedih lah. Dia kata minta tolong. Dia kata tolonglah. Dia kata sakit. Dia kata keluarga selalu kacau. Kan? Jadi dia minta tolong rawat keluarga dia. Saya pun tak apalah bang, mai saya buat. Saya pun tak cakap banyak. Bila sekali tengok macam tu, saya minta beras kunyit. Kata bang, mai ayat tawak bang, mai nak buat ayat tawak. Orang Kedah ayat tawak tu ayat MP lah maksudnya. Ayat tawak tu bahasa orang Kedah ni, ayat tawak ni ayat jampi. Orang Kedah kata bahasa ayat tawak ayat jampi. Mai saya nak buat ayat tawak abang sikit. Lepas tu mai nak buat beras kunyit nak rabah kat rumah ni. Kan, nak halau sikit kata. Jadi pun dia pun bagilah beras kunyit. Nak beli beras kunyit tuan-tuan, beras tak ada. Minta beras kunyit, beras tak ada. Tuan-tuan nak cerita susah macam mana orang ni tuan-tuan ni. Kita susah-susah boleh makan. Ni orang susah nak buat beras kunyit, beras pun tak ada. Ya Allah tu aku, abang karya pergi beli beras. Satu beg dia 10 kilo. Kan? Bayang katakan nak buat ubat beras pun tak ada. Anak ramai. Susah ni hidup manusia ni. Jadi pun ambillah beras tu. Lebih kurang 1 kilo lah kata kan. Kita main lah, buahlah 1 kilo dah kata lah. Kan? Tumbuk kunyit buah beras kacau. Beras kunyit tumbuk kunyit buah kan. Lepas tu buah garam sikit kacau. Saya pun jampi lah. Jampi kat beras, jampi kat ayat tawak apa semua kan. Lepas tu saya pun rembah lah rumah tu. Saya tabang dengan sapu beras ni tau. Beras dengan sapu tau. Esok saya mari. Ya, maksudnya bila saya rembah beras kunyit kat rumah sewa macam KL lama. Kan? Esok saya mai saya dah. Dengan Abang Karya. Kan? Lepas buat semua tuan siap tu, saya ni cukup petang esok sampai. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat ni, bila saya sampai saya rumah tuan-tuan, kan? Anak dia ni terlantar sakit ni, lebam lagi banyak anak. Saya jampi semalam, anak lagi banyak lebam. Bini dia lebam, semua lebam. Tiba-tiba tuan-tuan, sama ada perasaan saya ke, ataupun perasaan mata baik tak saya terbayang ke, wallahualam. Yang saya nampak ni, saya nampak. Yang syoknya orang lain tak nampak. Ni cerita saya nah. Mungkin perasaan saya ke, apa ke, yang saya nampak satu orang lelaki kepala botak, kurus kering. Dia tak pakai baju. Dia main pada dapur. Masih gila adakah, saya tahu semua ada perasaan saya ke terlalu emosi ke apa, tapi saya nampak dia main kat orang kepala botak, pakai baju kepala botak. Dia tunduk tempurung makut tempurung. Dalam tempurung tu penuh darah. Dia kata apa? Dia panggil mu hala aku bagi banyak darah aku ambil. Dia kata macam biji mata ni tu laju ni macam ni, biji mata hitam kita ni kan, lagu tu saya nampak, saya tengok waktu tu macam muda kan, umur saya waktu tu 30-an. Mata dia laju macam tu. Dia tu mu hala aku lagi banyak darah aku ambil. Dia kata aku tu je. Lepas tu dia berjalan tu tuan-tuan. Ni perasaan saya kot, dia nampak dia berjalan tu, dia keluar pada rumah bawa tempurung tu ada darah. Dia berjalan, dia naik ke dinding macam jalan kaki, naik ke dinding tu. Naik sampai kata umur hilang tu. Lepas tu anak dia hysteria. Bila hysteria anak tu, saya buat anak tu lega. Macam gila lepas tu saya kata apa? Saya kata kat Bang Karya, jomlah kita suruh dia pindah, jangan buat rumah ni kita. Rumah ni bukan masalah saka lah. Rumah ni adalah satu perjanjian yang cukup besar. Siapa yang rumah ni selalunya mati. Rupanya betul, banyak orang mati dalam rumah tu. Saya kata, jomlah keluar. Kami pun pakat kutik-kutik duit Abang Karya butik, sewa rumah lain bagi dia. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, ada walaupun saya ni mahir, bukan mahir lah, reti lah dalam keilmuan menjanji, ada benda saya tak mau bergaduh dengan hantu. Sebab saya tahu ada benda hantu ni memang dia akan lawan habis-habisan dengan kita. Dia kata, abang, kita bawa keluar, pindah lah. Alhamdulillah pindah lega. Duduk tak lama rumah tu, saya rumah runtuh tak ada lah. Rumah JKR lama dekat Kubang Semang dulu. Rumah buruk berjalan. Tak ada orang sewa lah. Biji tu lah, semua orang tak sewa lah. Itu, tengok tuan-tuan
Nak cerita bahayanya kalau sewa rumah yang ada masalah. Saya kata apa? Pindah. Alhamdulillah pindah. Lega anak dia. Lega bini dia. Tengok tuan-tuan. Jin tadi dia ambil darah. Tengok tuan-tuan. Kalau ikut saya ni, boleh lawan. Tapi saya tak lawan. Sebab apa? Pertama kali kalau saya lawan dengan jin tadi, ya risiko bukan saya. Risiko keluarga tadi saya fikir. Saya kata kat abang, kita buat pindah lah. Sebab apa? Saya fikir, saya pernah dengar cara orang tua saya. Orang tua saya kata, kalau sekiranya kalau kita bergaduh dengan benda tu, risiko pada orang yang dulu itu, lebih baik jangan kita bawa pindah. Sebab apa? Yang nak menanggung dia, bukan kita. Ada setengah hantu, lagi kita lawan dia, lagi lawan kita. Dia pertahankan tempat tu. Kita pindah lah. Lagipun rumah tu bukan rumah dia, saya kata. Rumah sewa. Walaupun RM40, pindah lah. Kan? Kalau sakit demam, bukan kata RM40 kan. Harga kata RM20, free pun tak guna kalau sakit. Pindah, Alhamdulillah. Lega. Saya pun tak jumpa, tak dengar cerita dah. Tengok tuan-tuan, dahsyat tak dahsyat kalau penunggu dalam rumah tu yang ada masalah. Jadi orang kata boleh tak gantung Kijang Kasturi? Boleh lah gantung, tapi lagu tu tak payah gantung lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau lagu gaya yang saya cerita tadi, gaya lenggang yang saya cerita, tak payah gantung lah Kijang Kasturi saya tuan-tuan. Tuan-tuan gantung lah, tuan-tuan pindah lah, jangan ambil risiko. Pindah lah. Ni lah. Habis kata kalau nak gantung, boleh gantung lah, tak guna lah, hantu tu nak melawan. Gantung ni sebenarnya, saya kata kalau Kijang Kasturi saya tu, yang saya buat tu kalau untuk rumah yang ada masalah tu lain lah. Tapi kalau rumah macam tu punya gaya, nasihat saya pindah. Baiklah. Baik. Saya kalau ikut saya, jadual saya dalam cuti sekolah ni, saya nak ke Johor. Jadual saya masih gila saya nak ke Johor, nak tolong satu hamba Allah. Di mana hamba Allah ni, tuan-tuan tengok, dia kena sihir rumah dia roboh. Kalau saya pergi nanti, kalau saya ambil gambar, saya masuk dalam TikTok ke live ke, tengoklah tuan-tuan. Orang satu keluarga, dia duduk kerja polis, duduk kat Johor. Di air hitam pun nasihat saya lah. Air hitam nasihat saya. Kan? Di mana rumah dia ni, rumah. Saya tengok simpati saya tengok orang tu. InsyaAllah mungkin saya sampai sebelum habis cuti sekolah, saya akan sampai ke sana. Nanti tuan-tuan tengoklah bagaimana sihir ataupun gangguan rumah yang kuat. Tuan-tuan selalu dengar dengan berlari-lari kat atap kan. Ni tuan-tuan tengok rumah roboh, buruk rumah. Kenapa? Sihir jin tadi. Tuan-tuan bisa tengok lagu tu kan. Nanti tunjuk, InsyaAllah tuan-tuan. Saya akan tunjuk. Tengok tuan-tuan kita sembang, saya sembang sikit dengan pakcik tu kan. Tengok macam mana cerita dia. Tengok macam mana risiko orang yang macam tu. Sebab tu tuan-tuan nak beli rumah apa semua, ambil yang tertua yang saya ajak tadi. Tidak ada masalah tuan-tuan. Dan satu lagi sana, cara buat yang mana yang minta yang tanya pasal Kijang Kasturi, saya dah buat Kijang Kasturi. Di mana ingat satu tuan, dia akan sampai kotak lagu ni. Tuan-tuan tengok dalam tu dia cuma tunjuk botol lagu ni kan. Yang ni tuan-tuan, saya kata tak, ini original tau. Tuan-tuan pakai dia ni, jangan lekat kat baju. Kalau tuan-tuan nak pakai, tuan-tuan campur minyak lagi. Sebab apa? Minyak ni terlalu original, pati betul-betul. Kos dia memang tinggi, tapi saya tak ambil keuntungan pun, saya bagi lah. Sebab apa? Atas mintaan. Tuan-tuan buka ni, kalau tuan-tuan nak pakai juga, tuan-tuan campur minyak yang lain. Sebab apa? Bau dia terlalu kuat, sebab dia betul-betul ori. Selalu orang jual mahal, saya tengok dah apa harga gratis botol ni. Apa nak jual mahal, cukup dengan pati je cukup lah. Lepas tu ada uncang macam ni. Dalam uncang ni cukup dengan duri, dengan tarik besi, dengan garam, ibu garam, apa lengkap. Semua lengkap lah ni. Ada 4 uncang dalam ni. Ada 4 uncang lah. Tuan-tuan titik saja macam tu, tuan-tuan gantung kat rumah tu. Yang mana rumah yang ada masalah gangguan. Dia buat tak banyak lah. Yang mana minta tu saya dapat. Banyak tanya, saya dah buat lah. Lebih kurang dalam 200 kan. Habis tu habis lah kan. Habis tu nanti bila ada tu baru saya buat. Buat parti dah lah. Boleh buat InsyaAllah. Orang yang dah buat. Tapi kalau rumah yang betul kritikal sangat, pindahlah tuan-tuan. Pakailah Kijang Kasturi tak jadi dah. Pindahlah. Selamatkan nyawa, selamatkan keluarga. Orang yang tak faham, yang tak bisa tengok, boleh lah. Orang biasa tengok betul-betul kuat ni, dia makan nyawa. Saya tengok banyak lah tuan-tuan. Sebab tu saya kata kalau setakat kata nak gantung Kijang Kasturi, saya pun tak ada. Tapi kalau setakat biasa beritahu rumah tak tentram, bergaduh adik-beradik ke apa, suasana situ, boleh pakai. Tapi kalau sampai nak makan nyawa, tak payahlah, pindahlah. Okay. 4 petua yang saya cerita tadi, insyaAllah tuan-tuan ambil, tuan-tuan faham, tuan pegang. Okay, cukup lah 1 jam lebih saya cerita lah, insyaAllah. Besok kita sambung lagi. Jadi
Ya Ustaz, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang nak tanya dah minat kajian kasut dia dah ada, boleh ambil dah ambil kuning tu saya letak tak banyak tuan 200 kan. Habis tu habis tunggulah sebulan pula pun saya dapat pun saya buat pula dah. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampak rasa jemu dan bosan ya. Saya masuk hutan mencari akar cenuan. Dia ada bukit ke bukit. Tak tahulah. Daripada air sampai ke air terjun, sampai ke bukit. Dan menunggu waktu maghrib yang masalahnya tu. Ini kali yang 40 lebih. 43. Ya. Kalau tak dapat tu saya akan buat video kali yang 44. Ya. Jadi satu daerah sana, satu tempat. Sudah tengok semua hutan-hutan. Hutan. Itu baju saya. Saya buka baju mandi sekejap. Solat. Dan tunggu waktu maghrib. Cantik air ya, boleh tengok ya. Lokasi cantik. Sini ikan banyak, ikan tengas. Ya. Nampak cantik airnya. Kemah saya ujung sana. Kemah saya untuk mengalam. Dan ini adalah tempat yang saya suspek dengan keilmuan yang saya pelajari lah, falak saya pelajari. Tapi suspek kan keilmuan falak saya pelajari pun dah 43 dah ni. Tak dipakai juga. Mencuba ya. Di situ tuan-tuan tengok ya. Saya letak tangi. Nampak tak asap dupa? Asap tangi. Ini Wahabi tengok asap tangi dia kata cara puja jin lah. Sebenarnya asap tangi ialah untuk mengeluarkan bau wangi. Ibarat untuk menarik benda ni keluar. Bila bau wangi nanti dia akan keluar ke dahan. Tak tahu dahan belah mana. Dia akan keluar, dia buat asap ke dia suruh ke bawah. Jadi dapat kita tengok ya. Ini cara ilmu yang saya pelajari dululah. Tangi atau dupa. Untuk bau yang wangi. Saya nak bau yang wangi ya. Di mana kita akan tengok ya. Pokok ni ya. Dahan mana kita tak tahu. Tapi kita akan tengok lah ya. Pokok ni. Kita tahu Allah alam. Tengok dahan kerah kat lubang. Ini ya. Arah mana saya tak tahu. Mungkin atas, mungkin bawah. Tapi saya letak tangi di situ ya. Jadi dia akan turun. Dia akan turun bila bau asap. Dia akan keluar mana-mana tempat, pokok, dahan, atas akar, atas daun. Dia akan turun ikut asap. Ya. Sudah setengah jam Itu asap dupa. Tak dupa Sudah setengah jam saya tunggu. Dan telah menunjukkan, ingat suasana tak gelap. Dan saya tunggu lampu. Turun dia ya. Ada akal keluar. Saya tak salah pakai torchlight sebab dah nak gelap. Entahlah. Kali 43 letih dapat kena buat lain lah. Sabar. Ini sikit dia. Oh, okey.
Nampak tak? Ada benda, ada benda. Cuba tengok betul. Ha, nampak? Ada keluar, nampak? Betul-betul dia keluar kat kayu. Nampak? Betul. Oh, terlatar. Wah, macam ni rupanya dia buat asap. Tengok. Oh, macam ni ya. Saya tu pasang tu tengok Ha, tu ya. Akar dia Ha, tu ya. Akar dia tersentuh Saya tu tengok. Oh, pecah lari. Wah. Rupanya tak boleh sentuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna